المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 51, di antara maksud-maksudnya menyuruh tiap-tiap orang mempercayai dan mengakui bahawa seseorang tidak menerima atau menanggung sesuatu perkara baik atau buruk, melainkan apa yang Allah tetapkan berlaku kepadanya menurut qadar takdir yang tertentu. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Mustikah Hadis. Kita berada pada bab yang ke-6, wajib beriman kepada qadar takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan tajuk ini adalah berkaitan dengan ilmu usuluddin ataupun kita panggil dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Dan kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan qadar bagi setiap manusia ataupun setiap makhluk yang diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali lagi. Termaktub di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Tertulis di sana segala ketentuan yang ada pada setiap diri makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma andai ia hanya berada pada pegangan i'tiqad, kepercayaan dalam diri kita terhadap qadar ketentuan Tuhan ini, maka kita masih ada lagi rasa ketidakpuasan hati kita dengan Allah. Mungkin ada dalam diri kita rasa tak puas hati ataupun kenapa aku dipertemu jodohkan dengan si fulan bin si fulan. Suami rasa kenapa jodoh aku dia ni, si fulanah binti fulan. Yang si isteri pula, kenapalah kita berjodoh dua. Kalau aku tahu engkau perangai gini, aku tak kahwin dengan engkau dulu. Boleh jadi juga ada orang yang tak puas hati dengan zuriat yang dia dapat. Kenapa zuriat dia begini. Ada orang tak puas hati dengan ketentuan rezeki daripada Allah Ta'ala. Macam-macam lah perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita ini. Kadang-kadang kita rasa tak puas hati, rasa kecewa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tanya kita tak beriman ke dengan qada dan qadar? Beriman, jangan kata tak beriman. Orang kata kita tak beriman dengan qada dan qadar, boleh jadi marah kita. Sebab apa? Sebab kita orang mukmin, Muslim mukmin. Boleh bilang rukun 6, rukun iman ada 6, dan setiap rukun iman tu kita percaya. Tapi kenapa masih ada perasaan itu? Sebab dia tak sebati dengan darah daging. Dia belum sebati, dia belum sampai ke tahap rasa. Rasa apa yang kita imani itu. Sebagaimana kita lah, kalau kita hilang deria rasa, salah satu daripada tanda-tanda orang kena COVID kan, hilang deria rasa. Bagilah makanan sesedap mana pun, kalau hilang deria rasa tak sedap makan. Orang kata sedap ni, semua rasa ada. Masam, manis, semua cukup-cukup ada. Kan viral tu tuan-tuan, restoran tepi masjid tuan-tuan tu. Restoran Thailand apa tahu tuan-tuan? Tuan-tuan ni orang tak pergi restoran Thailand tu, tuan-tuan orang warak semua makan kat rumah. Tu kat tepi tu viral.
Orang duk kata sedap semua. Penuh orang pergi makan tu. Kadang-kadang tak ada tempat kosong. Tapi cuba kita pergi dalam keadaan kita tak ada rasa, tak sedap. Jadi persoalan rukun-rukun iman ni bukan setakat kita kena letak pada kepercayaan, i'tiqad semata-mata, bahkan kita kena jadikan dia ni sampai ke tahap rasa dalam diri kita. Rasa bertuhan, baru kita tak jadi Tuhan. Kalau tak, kita akan jadi Tuhan lah. Ataupun kita ambil sifat Tuhan. Seolah-olah macam kita ni tak kenal Tuhan tu siapa, kita yang makhluk ni siapa. Sehingga kita ambil sifat Tuhan pakai di diri kita. Sedangkan diri kita ni Allah Ta'ala sebut makhluk dengan sifat-sifat kemakhlukannya. Allah dengan sifat ketuhanannya. Tapi kita ambil. Padahal kalau orang tanya tak beriman kepada Allah, beriman pada Allah Ta'ala. Kau boleh sebut tak sifat-sifat Allah Ta'ala? Boleh sebut 20 sifat kita boleh sebut. Dengan Asma'ul Husna 99. Kita boleh bilang, boleh menyanyi ralik-ralik lagi. Tapi sebab rasa dia tak sampai dalam hati kita. Dia tak boleh duduk dengan sekadar beriktikad semata-mata. Dia kena pergi lebih daripada itu ke tahap rasa dalam diri kita. Dalam tajuk kita ni maknanya rasa diri kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala segala-galanya. Dalam bentuk sama ada qada itu qada mubram ataupun qada tu qada muallaq. Semua yang itu istilah yang dibahaskan dalam ilmu usuluddin. Macam Baba bagi contoh. Dia kata kalau kita nak buat contoh, dia kata hidup kita di dunia ni, dia kata supaya orang main wayang. Main wayang kulit lah dengan tok dalang, dia kata. Ibaratnya begitu. Umpama kita melihat tok dalang, orang hari ni boleh jadi tak sempat, tuan-tuan tak sempat boleh jadi dengan tok dalang. Sebab tuan-tuan orang muda semua. Orang-orang dululah, waktu tak ada TV ni kan. Duk tengok, kalau tuan-tuan nak tengok lagi tok dalang ni, tuan-tuan tengok cerita Upin dan Ipin. Dalam tu ada. Dia selir peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman orang-orang dulu. Tok dalang ni kerja dia melakonkan watak. Dia seorang je. Yang pegang dua ke lebih kurang dua lah. Dua watak. Dan watak itu adalah dibuat pun daripada kayu, daripada lidi je. Dua watak, satu duduk sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri dia. Kita yang menonton di depan ni, kalau kita hanya melihat sekadar sampai di patung itu, maka kita akan nampak setakat tu je lah. Itu orang panggil setakat syariat. Setakat syariat. So, apa yang sedang berlaku sekarang ni? Kita tengok pada wayang tersebut, orang ni kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang duka dan sebagainya lah. Kadang-kadang begitu, begini berlaku, baik, buruk berlaku dalam hidup seseorang tu. Kita tengok hanya pada watak itu saja, maka kita hanya berada pada syariat sahaja. Kita belum sampai ke tahap melihat sehingga tembus di belakang siapa sebenarnya yang menggerakkan patung-patung ini. Siapa yang sedang mengarahkannya. Maknanya kalau cerita yang kita tengok dalam layar TV sekarang ni, maknanya siapa yang berada di atas kerusi di sebalik pelakon-pelakon yang sedang melakonkan itu. Kalau kita tengok yang mengarah tu, siapa nama dia? Pengarah yang masyhur Rashid Shibir ke apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu kot, saya pun tak kenal kot. Teringat nama Rashid Shibir ke apa, tak tahu nama dia. Cuma saya rasalah dia antara orang masyhur lah yang mengarah cerita. Bila kita tengok yang mengarah ni, ini orang yang dah mengarah banyak cerita ni, dah hebat dah. Maknanya walaupun kita lihat daripada depan watak-watak yang sedang dilakonkan itu, kalau kita tak tembus ke belakang, macam-macam lah reaksi kita yang duduk di depan ni. Alah, kenapa pula hero ini pi tempat tu? Dia dah tahu dah tempat tu sunyi. Dah lah petang, dah lah gelap, tak ada orang datang pula. Dia dah tahu dah bahaya. Kenapa dia pergi juga? Itulah ketidakpuasan hati kita. Bila kita tak rasa bahawa di sebalik apa yang berlaku itu, ada yang duduk di atas kerusi yang sedang mengarah.
So kita rasa kenapa pula dia buat apa, dia pergi tempat tu. Patutnya dia dah tahu dah tempat tu gelap, tempat tu sunyi, janganlah pergi, kan dah kena ragut tu. Alah, kan dah tahu dah tempat tu apa, tempat tu bahaya, dia pergi juga. Tu kita yang duduk menonton, yang melihat secara sampai di pelakon tu saja, pasti kita akan ada rasa ketidakpuasan hati. Sebab kita nak dia berlaku sebagaimana kita. Cuba tuan-tuan rasa kalau ada ramai pengarah yang duduk atas kursi tu, jawab dia tak jadi jalan cerita dia. Pengarah ni kata nak begini, pengarah ni kata nak begini. Begitulah ibarat dia. Dunia ini hanya ada Allah satu je. Kita selagi mana kita melihat kita sendiri independen daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan puas hati dengan Allah. Kenapa hidup aku begini ya? Kenapa begini? Sebab tak nampak di belakang sana, di belakang kita ada pengarah yang duduk di atas kerusi tu. Tapi kalau pandangan basirah mata hati kita tembus sehingga sampai kepada Tok Dalang, maka jiwa orang yang sedang menonton tu dia akan senyap je. Tengok. Itu dipanggil musyahadah. Sebab tu ada ulama-ulama kita dulu yang membahagikan kalimah syahadah la ilaha illallah tu dia bahagikan kepada syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Ada tuan-tuan pernah dibuat peta minda, lebih kurang peta minda lah. Kalau kita hanya melihat pada agama Allah Ta'ala ini ataupun hidup kita di dunia ini adalah pada perbuatan buat tinggal, if'al la taf'al, kita rasa kita ni tak nampak di sebalik kita ini semuanya disusun atur oleh Tuhan dah. Maknanya kita hanya berada pada la saja. Hanya berada pada la. Sebab la tu mewakili hukum hakam yang ada dalam syariat. Kadang-kadang kita tak puas hati dengan syariat. Tuan-tuan mungkin redha semua dah dengan ketentuan yang ada dalam syariat. Orang ada orang yang mungkin Muslim tapi dia tak puas hati dengan hukum syariat. Kenapa dia kata zaman-zaman sekarang ni dalam keadaan panas nak kena berlitup-litupan juga. Nak kena pakai tudung juga, nak kena tutup situ sini juga. Sedangkan kita ni bukan duduk di zaman itu ini. Kan tuan-tuan biasa dengar sisters Islam duduk berjuang tu. Kenapa zaman kita ni zaman kita kena bagi hak sama dah lelaki dan perempuan? Mana boleh lagi macam dulu-dulu laki je semua, perempuan seolah-olah macam kena duduk di rumah je. Kita sekarang ni memperjuangkan kesamaan antara lelaki dan perempuan. Itu pada syariat. Kalau kita hanya melihat setakat itu, kita baru berada pada kalimah syahadah la ilaha illallah, itu hanya pada la sahaja. Maknanya kita melihat di sana ada suruhan, di sana ada larangan. Dan larangan itu seolah-olah dia tidak ada kena-mengena dengan khalik ataupun pengarah cerita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita melihat seolah-olah ada kongkongan pada diri kita. Kenapalah musim-musim panas pula nak kena puasa Ramadan? Dah lah tahun ni 29, biasa 29 je, 30 pula. Kan biasa tuan-tuan duk dengar, alah zaman Nabi dulu mana puasa 30 hari? 29 je. Berapa kali je Nabi puasa 30? Kita yang kat Malaysia ni asyik-asyik 30 je. Entah betul ke tidak tahu falak kita. Tak puas hati kita tuan-tuan. Yang dah ada agama ni. Yang dah beramal ibadat ni, tapi kadang-kadang rasa juga tak puas hati. Sebab apa? Sebab kita melihat hanya sekadar pada watak-watak di luar ini. Tapi kalau kita lihat sehingga tembus mata hati kita melihat di sebalik manusia-manusia itu ada Khaliknya, ada Allah yang telah menentukan qadarnya. Apatah lagi kalau kita duduk di tempat pengarah tersebut, kita melihat watak-watak yang dilakonkan itu. Boleh tak pelakon-pelakon itu melakonkan walau sedikit lari daripada skrip? Boleh tak? Tak boleh. Tak jadi je terus cut buat semula. Tak jadi je terus kat. Sebab apa? Saya nak macam ni. Begitulah ibaratnya Allah Ta'ala nak macam ni berlaku dalam hidup kita. A sampai Z. Daripada mula kita duduk di alam rahim ibu kita, yang ditentukan segala-galanya untuk kita, rezekinya, ajal, mautnya, baik, buruk ditentukan pada kita. Saat itu A sampai Z telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita datang ke sini untuk menyaksikan. Sebab tu bila kita melihat sesuatu, agama ajar pada kita, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah tu maknanya kita melihat, oh ini yang Allah Ta'ala nak berlaku pada kita.
Masya Allah. Sya'a tu apa yang Allah Ta'ala nak berlaku. Masya Allah. Maknanya ini yang berlaku. Ini yang Allah Ta'ala tentukan. Ini yang Allah Ta'ala tentukan. So berlaku je kita kata Masya Allah. Oh Allah Ta'ala nak macam ni. Berlaku pada kita. Oh Allah Ta'ala nak macam ni. So Masya Allah tu semuanya saat kita melihat Allah Ta'ala yang menentukan pada kita. Tapi andai saat kita tak nampak, tak keluarlah kalimah Masya Allah. Tak keluarlah kalimah menyebut zikir-zikir macam subhanallah dan masya Allah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak di sebalik itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaji ilmu akidah ataupun rukun iman ini, kalau boleh jangan berhenti setakat kepercayaan sahaja. Biar kita boleh sampai ke tahap rasa, ilmu rasa bahawa kita ni beriman dengan dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Barulah kita duduk di radiyah, barulah kita duduk dalam keadaan puas hati dengan segala yang Allah Taala tentu. Macam tuan-tuan tengok ceritalah kat Malaysia ni tuan-tuan, sedih macam mana pun mula dan pertengahan dia, jangan risaulah, hujung dia mesti happy ending. Sebab kalau tak happy ending, orang bakar pawagam lah kalau main kat pawagam. Kat Malaysia ni orang tak buat lah. Kalau di India boleh jadi orang buat. Orang bakar pawagam kalau tak happy ending. Tengok-tengok dua kekasih ni tak kahwin. Allah, kecewa penonton jawab dia dibakar pawagam tu. Kita tahu bahawa hujungnya mesti adalah happy ending. Kenapa kita tak boleh duduk diam juga? Kita nak kritik juga. Apatah lagi kalau kita tahu, rupanya pengarah dia orang bijak, profesor pun Muhyiddin ke apa tuan-tuan nama dia. Dah profesor, takkanlah dia buat benda tak kena. Dengan manusia kalau kita boleh puas hati, kenapa kita tak boleh puas hati dengan Allah Ta'ala? Sebab tu disebut nanti bahawa Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Bila bijaksana, maknanya kita ni hanya duduk menyaksikan saja apa yang Allah Ta'ala perlakukan dalam hidup kita. Semua itu adalah untuk menyaksikan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam azal. Cuma bukan bermakna sekali tuan-tuan faham betul-betul. Bukan bermakna kita kena duduk diam. Dan bahkan diam dan gerak kita itu pun semua dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebutnya di awal ni tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita boleh bawa diri kita ni dalam mengaji ilmu berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar ni, biar dia boleh sampai ke tahap rasa dalam hati kita bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh menerima segala yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam suratan hidup kita ini. Baik. Jadi dia bawa kepada kita beberapa ayat Quran. Kita dah lihat dah satu ayat Quran hari itu, surah Ali Imran ayat 26. Malam ni sambungannya ialah ayat 51 surah At-Taubah. Ayat 51 surah At-Taubah ni Allah Taala sebut sebagaimana yang kita selalu baca ayat ni, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tu ayat dia. Ayat 51 surah At-Taubah. Yang nombor tu, point tu, dia menghuraikan ayat 51 tu lah. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam ayat 51 surah At-Taubah tu. Allah Ta'ala kata, qul lan yusibana. Qul ni maknanya Allah Ta'ala perintah kepada baginda Nabi bagi tahu kepada semua manusia. Cuma manusia ni ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Kita yang dah beriman ni sepatutnya kita faham. Allah Ta'ala kata, lan yusibana. Lan ni orang mengaji lughah nafi lil abad. Maknanya sampai bila-bila pun tak akan kena pada kita. Illa maknanya kena. Illa tu maknanya kecuali, istisna tu maknanya kena. Lan yusibana, tak kena. Illa maknanya akan kena pada kita. Ma kataballahu lana. Apa yang telah tertulis. Tertulis di mana? Di Lauh Mahfuz lah. Kan ada hadis yang sebut jaffal qalam. Maknanya qalam yang Allah Ta'ala jadikan untuk menulis segala suratan yang Allah Ta'ala kehendaki berlaku pada semua makhluk. Jaffa maknanya telah berhenti daripada menulis. Bukan maknanya sekarang hidup tengah tulis riwayat hidup kita. Tak.
Sebelum kita ada, semua itu telah tertulis. Sebab tu ada ulama mengatakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah Al-Qalam. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada qalam tu supaya tulis. Tulis segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada makhluk-makhluk dia. Termasuklah makhluk-makhluk yang besar semua sekali. Arash ke, kursi ke, apa ke, lain daripada Allah Ta'ala, ditulis oleh qalam ini. Bila ajalnya, bila hujungnya, bila kehancurannya, kalau kita bila lahirnya, bila matinya, semuanya sudah tertulis di surat oleh qalam tu di Lauh Mahfuz. Baik. Jadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang ni kena pada kita apa yang telah ditulis ataupun telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Dan dia ni siapa? Allah Ta'ala ni dia Allah tu maulana. Dia ni adalah tuan kita. Dia ni adalah tuan. So maknanya kita ni hamba. Kalau dia tuan, kita ni adalah budak suruhan tuan. Huwa maulana. Bila kita tahu dia tu adalah tuan, kita adalah budak suruhan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asal ayat dia falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Tu asal ayat dia. Tapi takdim takhir tu didahulu dan diakhirkan tu tujuan dia adalah untuk litakhsis. Maknanya Allah Ta'ala ajar pada kita tawakal ni boleh tak pada orang lain? Tak boleh. Tawakal ni serah pada Allah Ta'ala je. Sebab tu dia letak depan tu 'ala Allah. Kepada Allah Ta'ala sahaja tawakal orang-orang yang beriman itu. Tapi kalau letak di belakang, dia tak setegas ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat ni. Baik. Tu dari sudut makna ayat. Baik. Kita tengok apa yang dibuat dalam bentuk isi, dalam bentuk poin ni. Satu, dia kata, seseorang tidak menerima atau menanggung sesuatu perkara, yakni perkara apa? Baik atau buruk. Itu yang ditentukan dalam hidup kita. Khair atau syar, baik ataupun buruk, dah ditentukan dah. Khauf ataupun raja, benda tu menakutkan kita ke ataupun tidak, ataupun siddah atau rakha, ulama kata ataupun benda tu benda yang menyeronokkan ataupun tak menyeronokkan, melapangkan ataupun menyempitkan, semuanya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala untuk kita. Melainkan apa yang Allah tetapkan berlaku kepadanya menurut qadar takdir yang tertentu. Ni yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. Telah tertulis. Maknanya telah terskrip dah. Gitu. Untuk mudah kita faham. Telah diskripkan dah. Dah dimuktamadkan. Dah finalis dah. Skripnya begini. Sebelum tu boleh jadi adalah banyak-banyak diubah dan diubah boleh jadi. Macam apa? Macam orang mengaji peringkat apa? Peringkat master PhD lah yang tulis thesis tu. Ada yang pertama boleh jadi bila bentang kepada supervisor kata ubah sikit bab ni, ubah sikit tajuk ni, ubah sikit bahagian ni, tambah lagi yang ni, tambah lagi masuk daripada bahan-bahan situ sini dan sebagainya. Dah last sekali supervisor kita pun baca dah puas hati dah semua. Maka barulah submit. Begitulah ibaratnya dalam diri kita, dalam hidup kita ini sebenarnya ibarat dah terskrip dah perjalanan. Waktu kita kecil dulu kita tak tahu besar ni kita nak jadi apa. Boleh jadi kecil tu kita berfikir berlega pada sekitar hidup kanak-kanak kita. Kita tengok kawan-kawan kita, tapi akhirnya kawan-kawan kita semua besar meninggalkan kita, bawa haluan masing-masing. Ada yang meninggal dulu, ada yang masih hidup lagi, ada yang sedang sakit sekarang ni. Semua tu kita tak tahu. Dah terskrip oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan sudah ditulis mengikut qadar takdir yang Allah Ta'ala kehendaki. Fulan bin fulan ni aku nak macam ni. Aku nak berlaku dalam hidup dia begini. Aku nak yang fulan ni pula berlaku begini. Dalam bentuk mubram ataupun mu'allaq. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, Tuhan yang maha bijaksana. Ni highlight. Dia tulis bijaksana. Bila sebut bijaksana ni sepatutnya tak ada dah rasa tak puas hati ataupun rasa nak bangkang. Sebab apa? Sebab orang bijak. Pernah almarhum Tuan Guru buat perumpamaan,
Kita yang ada kes, katakanlah kita ada buat kes, kita terlanggar, katakanlah terlanggar kereta orang ataupun terlanggar orang lah sehingga meninggal orang tersebut. Maka pihak keluarga yang kita langgar tu nak dakwa kita ke mahkamah. Nak dakwa kita ke mahkamah, maka kita pun kena cari lawyer lah untuk bela kita. Bila kita dah bertemu dengan seorang lawyer yang bijaksana, kita panggil lawyer ni pun kita panggil yang arif, hakim kita panggil yang arif lagi bijaksana. Tu letak di hakim tu yang arif lagi bijaksana. Tak adalah arif sebagaimana arif Tuhan, tapi dah kita panggil dia yang arif dah. Apatah lagi yang kita dapat tu pula pengalaman dia puluh-puluh tahun mengendalikan kes, tak pernah kalah pula. Kalau kita bertemu dengan lawyer yang macam tu, yang mengendalikan kes berpuluh-puluh tahun, kes pula banyak dia kendalikan, kes besar-besar, tapi tak pernah tewas, kita yang bertemu dengan lawyer tu rasanya bila kita serahkan kes pada dia, kita boleh balik duduk tenang kat rumah. Sebelum tu rasa tak lepas aku ni, lama kena denda, kena itu, kena ini, kena penjara, macam-macam lah. Tapi bila kita dah bertemu dengan yang bijaksana ni, kita akan balik rumah rasa tenang. Sebab apa? Dah yakin dah kita ni boleh menang ni. Sebab apa? Sebab lawyer ni sangat-sangat berpengalaman. Tak pernah tewas, tak pernah kalah. Dalam perbicaraan. Allah Ta'ala Maha Bijaksana ni tak ada kekurangan langsung. Dia buat sesuatu tu maknanya kena pada tempat dia. Dia bagi apa-apa pada kita, baik ataupun tak baik, semuanya adalah baik. Gitu. Baik tak baik tu kita yang melihat pada syariat. Syariat yang kata khair dan syar. Tapi bila sandar pada Allah Ta'ala baik, semua tuan-tuan tengok dalam kisah Nabi Nabi Khidir alaihissalam. Nampak pada syariat tak kena tu. Kenapa dia pergi tebuk kapal? Kenapa dia pergi bunuh budak tu? Pada zahir kita yang tengok pada skrip tu, tak kena ni dia buat macam ni. Tapi bila sandar pada perbuatan itu Allah yang perintah, maka semuanya adalah khair. Tu yang kita duk baca biyadikal khair. Tak ada, Allah Ta'ala tak sebut biyadikal khairu wasyarr. Allah Ta'ala matikan ayat tu dengan biyadikal khair. Di dalam kekuasaanmu Allah al-khair. Maknanya semua kebaikan. Walaupun keburukan yang kita lihat pada syariat itu pun daripada Allah Ta'ala. Tapi dari sudut adabnya kita tak sandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma apa yang berlaku dalam hidup kita, zahir kita nampak tak baik, tak elok, pada hakikatnya dia adalah kebaikan sebab datang daripada orang yang bijaksana. Kalau kita nisbah pada orang, Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana yang mengatur urus seluruh kehidupan kita. Baik, Tuhan yang Maha Bijaksana sahajalah. Dia letak sahajalah. Tu maknanya nak beritahu tak ada yang lain campur tangan yang menguruskan hal ihwal makhluknya serta menolong orang-orang mukmin menurut kehendak kebijaksanaannya. Dahlah dia bijak. Dia buat sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Ada kalau kita manusia ni budak bijak tapi bertindak tak bijak. Ada juga bijak budak ni kalau belajar tapi tak belajar. Otak pikap ni budak ni kalau belajar ni, tengok dia belajar sikit je dah dapat markah tinggi dah, tapi sayangnya dia tak belajar. Ni Allah Ta'ala ni dahlah bijak dan menggunakan kebijaksanaannya. Tu kalau kita tengok pada orang, dahlah bijak budak ni, belajar rajin pula, tak berhenti-henti. Daripada duk baca buku, duk buat homework, buat itu, buat ni. Awak ni study sikit pun tak apa dah, rajin ni berlebih-lebih ni. Tu yang dapat rizal yang luar biasa tu, sampai peringkat ada beasiswa yang di Pertuan Agong sanggup taja ni. Sebab apa ni? Sebab budak tu memang dah bijak, lepas tu dia menggunakan kebijaksanaan dia tu pula sebaik-baiknya. Tu kalau nisbah pada manusia kita tengok hebat dan luar biasa dah. Ini kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Dan menggunakan kebijaksanaannya, Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat kekurangan, daripada sifat kebodohan. Maknanya Allah Ta'ala buat sesuatu walaupun pada zahirnya kita tengok macam tak sesuai, macam tak molek berlaku dalam hidup kita, tapi semua itu adalah molek.
Kita tengok Allah berlaku aksiden. Aksiden tu zahir kita tengok macam tak elok. Tapi boleh jadi itu jalan paling pantas Allah Ta'ala nak bubuh orang yang aksiden tu ke syurga dia. Boleh jadi. Wallahualam. Kita tak tahu. Tapi kita tengok Allah kesiannya. Tok Guru pun aksiden contoh. Kan ada itu kita tengok Allah Tok Guru pun meninggal rentung dalam kereta. Kita tengok Allah kenapa macam ni ya? Kita yang berfikir. Sedangkan itu jalan syahid. Jalan Allah Ta'ala nak angkat lagi darajat orang-orang yang baik, yang soleh-soleh di dunia ni untuk lebih tinggi lagi, untuk diletak di tempat yang lebih tinggi lagi. Sebab tu kita yang tak nampak, saat kita tak nampak memang kita akan kritik, tapi saat kita dah nampak kita akan senyap. Macam kita zaman anak-anak lah, kenapa lah ayah mak ni asyik sebut pasal belajar. Bila dia dah sampai ke tahap kita, dia duduk di tahap kita, dia ada anak sendiri, baru dia tahu rupa-rupanya begini. Patutnya aku dengar apa yang ayah cakap dulu. Sebab kita tak sampai ke tahap tu. Bila kita sampai, kita akan senyapnya. Kita akan tengok, oh betul lah. Betul lah, ayah duduk suruh belajar. Rupa-rupanya zaman sekarang ni memang perlu lebih usaha. Sebab apa? Persaingan sangat hebat dalam dunia yang pekerjaya payah nak dapat dan sebagainya. Maka kita sepatutnya dengar apa yang ayah mak sebut dulu. Tapi masa tu kita tak nampak. Begitulah ibaratnya. Waktu berlaku boleh jadi kita tak nampak. Bila kita duduk lama, kita menung lama, baru kita nampak. Baru jiwa kita tenang, reda. Saat mula-mula berlaku boleh jadi kita tak puas hati. Kita menangis, kita meraung, macam-macam kita buat. Kalau orang kalau zaman orang Arab dulu, zaman-zaman jahiliah dulu, meratap sampai koyak-koyak baju, meratap seolah-olah tak puas hati. Diupah-upah orang pula untuk jadi seolah-olah jadi kerjaya meratap-ratap ni. Padahal saat kalau kita nampak apa yang berlaku itu, maka kita akan diam dan senyap, bahkan kaku dan kelu lidah kita daripada mengatakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab datang daripada yang maha bijaksana. Baik. Yang ketiga. Nak isyarat. Seorang mukmin wajib, bukan sunat, wajib menyerahkan serta mengembalikan hal ehwalnya kepada pentadbiran dan kekuasaan Allah sahaja. Ni serah diri pada Allah Ta'ala. Bab tawakal ni kalau tuan-tuan mengaji dalam tasawuf, ibarat kita ini adalah seperti seperti mayat. Seperti mayat, ikutlah nak buat macam mana pun. Seperti mayat tu, nak pusing kok mana, nak angkat kok mana, nak balik kok mana, terpulanglah kepada si pemandi mayat tu. Tak ada si mayat tu akan berkata kepada kepada si pemandi dia, tolonglah pelan-pelan sikit, slow sikit, masuk air dalam hidung aku ni, dalam telinga aku. Tak ada. Siram air dengan paip atas muka pun tak ada kata apa. Kita saat melihat dengan mata hati, semuanya Allah, maka lidah kelu daripada berkata-kata. Tapi saat tak nampak, maka pada masa itu keluarlah lisan-lisan ataupun bahasa-bahasa yang tidak enak, yang tidak elok dalam kita bercakap ataupun berkaitan dengan ketentuan yang Allah Ta'ala sudah tulis dalam suratan hidup kita. Baik, nak berhenti dah. Setelah ia menurut dengan sedaya upayanya akan segala undang-undang dan peraturan kejadian Allah serta hukumnya yang tidak sekali-kali memilih kasih atau mengambil hati sesiapa pun. Ini Allah Ta'ala. Bukan macam kita mak ayah ni, kita ni boleh jadi ada lagi perasaan memilih kasih, tak adil antara anak-anak. Adapun Allah Ta'ala tidak begitu. Dia bukan jenis-jenis macam kita berhati. Tidak. Maka Allah Ta'ala buat pada semua makhluk dia tu bukan atas sebab pilih kasih. Tidak. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menyatakan bahawa tiap-tiap satu dari alam kejadian ada baginya qadar takdir yang meliputi ketetapan cara berlakunya, masanya, keadaannya dan hukum hakamnya. Nanti di antara ayat-ayat nanti dia akan sebut pula beberapa ayat dan dia ambil pengajaran daripada setiap ayat itu. Satu pengajaran dia akan bagi tahu kepada kita berkenaan dengan berkaitan dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni. Akan datang insya-Allah kita sambung lagi dengan beberapa lagi 5 6 ayat lagi dipetik dari awal muqaddimah bab wajib beriman kepada qadar takdir Allah Taala ni. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.